Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Amsayna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi tuan-tuan para tetamu Allah, pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat sekali lagi berhimpun di dalam rumahnya di dunia ini. Mudah-mudahan nanti apabila kita dibangkitkan di hari mahsyar untuk menjalani kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi buat selama-lamanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudilah kiranya pilih kita lagi semua menjadi tetamunya dan seterusnya menempatkan kita semua ke dalam syurganya insya-Allah. Amin Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita nak sambung bacaan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Kan? Tak ada dah nabi selepas berutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi selepasnya. Ini adalah kata sebulat suara umat Islam. Di dalam agama dikenali dengan suatu perkara yang mesti dipercayai dari segi akidah dia. Hadis Nabi yang berbunyi, inna masali wa masalal anbiya min qabli kamasali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin faja'alan nas yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hazihil labinah qala fa ana labinah wa ana khatamun nabiyyin. Hadis riwayat Asy-Syaikhan. Maksud dia, aku dan para anbiya sebelumku ibarat satu bangunan yang dibina oleh seorang laki-laki, lalu ia membinanya dengan baik, dipercantikkannya kecuali pada tempat sekeping batu pada suatu sudut, maka orang ramai datang mengelilinginya, kagum melihat dan berkata, mengapa tidak diletakkan seketul batu bata di tempat yang kosong itu? Maka akulah batu bata itu, akulah penyudah segala nabi. Ya, ini hadis daripada Nabi yang menyebutkan bahawa Nabi ini adalah penutup kepada segala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bandingan sebuah bangunan yang dibina begitu cantik, tapi kenapa ada lompong ni? Kan? Jadi tempat yang lompong tu Nabi kata, akulah, kan? Akulah bata-bata yang akan menutup kelompongan itu, kekosongan itu. Kenapa? Aku penyudah segala nabi, penyudah segala nabi.
Pertautan dan hubung kait dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah para anbiya yang terdahulu adalah bertujuan memperkuat dan memperkemas ataupun sebagai kesimpulan dan penutup seperti mana yang dapat dipahamkan daripada hadis yang tersebut di atas. Jadi tujuan Allah utuskan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah untuk nak memperkemaskan lagi ajaran yang telah disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu, ataupun sebagai kesimpulan kan, ataupun penutupan. Macam biasalah kita bercakap kan, mula-mula ada mukadimah, kemudian dia ada dia punya isi 1, isi 2, isi 3, last sekali kesimpulan kan, ataupun penutup. Jadi dalam perutusan para nabi, para rasul ni, Nabi menjelaskan dia ni adalah orang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak mengemaskan lagi ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Kerana ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu hanya sesuai untuk umat nabi itu saja. Apabila nabi yang berkaitan diwafatkan oleh Allah, maka ajaran nabi berkenaan juga telah tidak valid lagi untuk nak diteruskan oleh umat manusia yang lain kan, sehinggalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Nabi ni diutus untuk semua umat manusia pada semua tempat, pada semua zaman masa kan, tidak hanya diutuskan untuk orang Arab saja, sebab Nabi ni orang Arab. Jadi orang duk ingat Nabi ni untuk orang Arab je. Sebenarnya Nabi ni bukan untuk orang Arab, tapi untuk seluruh alam ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tak utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melainkan untuk nak bawa rahmat kepada seluruh alam. Bukan bawa rahmat kepada bangsa Arab saja, bukan. Kan? Walaupun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang ni lebih kurang hampir 1500 tahun lah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi dipraktik, diteruskan oleh kita sehinggalah sampainya kiamat nanti. Kan? Tak ada dah selepas kewafatan Nabi kita pun duduk tunggu bilalah Nabi yang lain pula nak datang bawa ajaran yang baru kepada kita. Tak ada dah. Inilah ajaran yang terakhir, ajaran Islam, ajaran yang terakhir, kekal sehinggalah hari kiamat. Jadi tujuan Nabi diutuskan ialah untuk nak melengkapkan segala apa yang telah dibawa oleh para rasul, para nabi yang terdahulu, untuk semua umat manusia, bukan hanya terhad kepada kalangan bangsa Arab saja. Ini tegas sekali apabila melihat di mana dakwah para anbiya seluruhnya bersendikan dua asas yang penting masing-masing. Semua ni tuan-tuan, Nabi Rasul daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bawa mesej yang sama, iaitu mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah. Ani'budullah, sembahlah kamu semua kepada Allah. Tak ada yang mengajak manusia ni untuk menyembah kepada patung, menyembah tokong, menyembah api, menyembah kepada selain daripada Allah. Tak ada kan, melainkan semuanya daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa akidah yang sama, iaitu akidah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ajaran berkaitan dengan perundangan dan akhlak, undang dan akhlak yang sama. Sebab itu Nabi walaupun daripada bermulanya penentangan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi ini bermula daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kan Nabi Adam tu dia ada juga sikit-sikit, tapi tak nampak sangatlah dari segi penentangan itu kan. Cuma kita diperdengarkan kisah bagaimana Qabil dan Habil bertelagah apabila
Nabi Adam menetapkan peraturan adik-beradik kembar tak boleh kahwin sama kan. Mana adik-beradik yang boleh kahwin ni adik-beradik yang berlainan kembar. Kembar sana boleh kahwin dengan kembar sini. Dia tak boleh kahwin sama kembar, tak boleh kan. Tu ajaran daripada Nabi Adam AS. Tapi ada sedikitlah kan di situ penentangan di mana anaknya tak bersetujulah. Siapa? Qabil ataupun Habil. Confused tu, Qabil ataupun Habil kan. Salah seorang anaknya tidak bersetuju dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Nabi Adam AS kan. Jadi untuk nak membuktikan apa yang disebutkan itu, diperintahkan kepada dua orang anak Nabi Adam AS ini mempersembahkan korban kan. Salah seorangnya mempersembahkan korban yang sangat baik, salah seorangnya mempersembahkan korban yang biasa-biasa saja kan. Jadi bila Allah menerima korban daripada anak Nabi Adam AS yang seorang ni, saya tak ingat antara Habil dengan Qabil ni, confuse kan. Qabil ke Habil, salah seorang itulah. Itu sajalah kan. Yang lain-lain semua tak ada isu berkaitan dengan penentangan ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam AS. Sehinggalah bermulalah penentangan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh AS. Mula tak nak terima nasihat, mula menunjukkan penentangan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi, bermula daripada Nabi Nuh AS. Start daripada Nabi Nuh sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ada penentang. Cuma penentangnya berlainan watak lah. Nabi Nuh ada penentang dia kan, ajak naik kapal tak mau naik kapal, termasuklah anaknya, termasuklah isterinya yang tak bersetuju dengan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh AS. Sampailah kepada Nabi Ibrahim, ada Namrud yang menentangnya. Sampai kepada Nabi Shu'aib, ada kaum Madian kan. Nabi Soleh ada juga yang menentang dia. Sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, ada Fir'aun yang jadi penentang. Sampai kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Lahab, tokoh penentang kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara nabi yang paling santun sekali, paling santun, paling berlemah lembut dalam menyampaikan ajaran dakwah ini, tapi begitu pun ada juga yang menentangnya ya. Macam mana kita sebut Nabi yang paling santun berbanding dengan Nabi-Nabi lain? Nabi diceritakan ada lebih daripada 1,200 mukjizat ya. Banyak antara Nabi yang paling banyak sekali mukjizat, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja Nabi yang paling banyak mukjizat, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan mukjizat yang hebat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hebatnya mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam iaitu mukjizat Al-Quran, kekal sampai hari kiamat ya. Walaupun ada cubaan untuk nak ubah dan sebagainya, tapi Allah memelihara. Inna nahnu nazzalna lahafizun dan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah menjaga ayat-ayat Al-Quran ini. Baik, Imam Asy-Syafi'i satu hari pernah ditanya, macam mana yang imam kata mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mukjizat yang hebat berbanding dengan mukjizat nabi-nabi lain? Nabi Musa alaihissalam mempunyai mukjizat boleh ketuk batu keluar air. Idrib bi asakal
hajar panjarat min husnata asrata aina, kan, maka terbit 12 mata air selepas kena ketuk dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Idrib bi asa kalbah, kan, pambajasat min husnata asrata aina, ketukkan tongkat kamu di air setelah diburu oleh Firaun, kan. Pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam kata, habis dah kita kali ni, depan kita laut, dekat belakang kita ni Firaun dan tenteranya yang sangat ramai, mana lagi tempat yang akan boleh menyelamatkan kita untuk kita larikan diri. Lalu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam supaya pukul tongkatnya di laut, maka dengan itu menjadi highway 12 lorong. Dia pun melintas. Firaun pun dengan tenteranya pun melintas juga. Dia tak terfikir barangkali itu perangkap, kan, sebab sepanjang dia jadi pemerintah tak ada proposal datang dekat dia orang nak bina highway dekat atas laut, kan. Dia pun ikut melintas sebab nak kejar Nabi Musa alaihissalam dan orang Islam ni, kan. Bila Nabi Musa dah lepas, pengikut Firaun masih lagi berada di tengah, tiba-tiba Allah memerintahkan supaya apa jalan tadi itu menjadi cair, sehingga menenggelamkan Firaun dan semua sekali orang yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Lalu Imam Asy-Syafi'i kata memang mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu hebat. Ketuk tongkat dekat batu keluar air, ketuk tongkat dekat air laut menjadi jalan, itu memang hebat. Tetapi hebat lagi mukjizat yang Allah bagikan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Nabi Muhammad ni air keluar daripada jari Nabi itu, tak payah ketuk kat batu, kan. Bila ni peristiwa ni berlaku, antaranya ada beberapa kali tuan-tuan, tapi antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunaikan umrah selepas tahun yang kelima hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi kata kita nak pergi buat umrah, maka sahabat-sahabat seronoklah pasal dah 5 tahun tinggalkan kampung, kan. Dulu bukan macam sekarang, nama tinggalkan kampung tapi boleh buat video call hari-hari. Tak sama dengan dulu. Dulu memang tak ada khabar berita kepada keluarga yang ditinggalkan ini. Tak ada khabar berita. Kita dulu pun kalau zaman 70-an 80-an pergi buat haji, orang kampung pun tak ingat dah kita ni pergi buat haji, pasal lama sangat, sampai 6 bulan. 3 bulan pergi, 3 bulan balik. Orang kampung ingat dah meninggal, rupanya ada lagi. Baru tahu kawan sahabat kita sekorea ni pergi haji dulu, kan. Dah tak ingat dah kawan dia ni dulu pergi haji. Mujuh hidup lah, ingatkan dah meninggal, rupanya ada lagi, kan. Sebab dulu pergi memang tak ada lah khabar berita. Alhamdulillah selamat dah sampai, alhamdulillah sedang tawaf sekarang. Macam sekarang, kan, tengah tawaf tu boleh selfie, boleh tunjuk gambar, tolak tengah tawaf ni, alhamdulillah, syukur, doa, tunjuk gambar sedang tawaf, kan. Semua gambar di mana saja lokasi, orang kampung tahu. Beritanya sekejap dah sampai. Teknologi sekarang, dulu tu mana ada, kan, berita ni zaman 1500 tahun dulu ni aib keluar ni, kan. Bila Nabi sebut kata nak pergi umrah, ramailah sahabat-sahabat ni kata okey, kita pun nak pergi jugalah ikut Nabi buat umrah. Perjalanan daripada Madinah sampai di Hudaibiyah mengambil masa lebih kurang 8 hari. Lebih kurang 8 hari. Lama. Kita sekarang ni kalau naik speed train, kan, sekejap je, 2 jam 20 minit dah sampai dah, tak ada tidur. Kalau naik bas tu pun 5-6 jam je dah sampai dah, kan. Tu pun tak buat apa kat, kan, tidur je, berhenti tengah jalan tu, makan kenyang perut, naik balik,
tidur balik. Ustaz pesan, kita ni dalam ihram banyakkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dan 2-3 kali senyap, lelak balik kan. Sampai dekat hotel, orang pun gerak, tuan dah sampai. Dah sampai. Kan? Macam itulah kan. Dah sampai. Ya ke dah sampai? Ni orang dah buat turun beg dah ni. Kan? Tak sedar tidur. Allahu Akbar. Jauh selesanya kita buat ibadah umrah, ibadah haji berbanding dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di sisi Allah, kekasih Allah. Tapi bila nak buat umrah, mengambil masa yang begitu lama, selama 8 hari. Tu pun tak sampai Mekah lagi, baru sampai Hudaibiyah. Sampai di Hudaibiyah, utus sahabat bagi tahu dengan pemimpin Mekah, kita datang ni bukanlah nak berperang. Sebab mereka kan baru selesai perang sebelum ni, dalam peperangan Ahzab, tahun yang ke-5 Hijrah berlaku peperangan Ahzab, dimenangi oleh orang Islam. Tiba-tiba orang Islam datang masuk Mekah, tentulah akan menimbulkan suspend di kalangan masyarakat Mekah. Sebab tu untuk nak tenangkan keadaan, utus Saidina Osman sebagai duta, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumpa dengan pemimpin Mekah, bagi tahu kedatangan kami nak tunai umrah. Ringkaskan cerita, dia bunuhlah, cerita rumusnya dia bunuh Saidina Osman untuk nak menimbulkan ketakutan di kalangan sahabat-sahabat. Rupanya sahabat ni tak takut kan, bila dengar sahabat yang diutus sebagai duta dibunuh, tak diberi layanan yang sepatutnya, mereka bersumpah berbai'ah untuk menuntut bela di atas kematian sahabatnya. Kan, ini berlaku dekat Hudaibiyah, terkenal dengan Bai'atur Ridwan. Terkenal dengan perjanjian Bai'atur Ridwan untuk menuntut bela kematian sahabat. Orang Mekah pula jadi suspend, jadi takut. Sudah, kita ingat nak takutkan orang Islam. Rupanya orang Islam bersiap sedia untuk nak melancarkan serang balas. Hantar pula utusan dia. Sebenarnya cerita yang kata Saidina Osman dibunuh itu olok-olok je, saja je nak buat gempak kan. Yang sebenarnya tak ada pun. Maka kat situ berlaku pula apa? Perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Keputusan daripada Perjanjian Hudaibiyah, tahun ini tak dibenarkan kerana visa tak lulus untuk nak buat umrah. Nabi pun tak dapat visa, tuan-tuan, nak buat umrah. Sedangkan dia Nabi, sedangkan kekasih Allah pun ada bahagian tak dapat nak tunai umrah. Tak boleh tunai umrah. Sahabat-sahabat protes, ya Rasul, mintalah juga, kita dah dekat dah tuan-tuan. Hudaibiyah dengan Mekah ni lebih kurang 15 km je, banding Madinah nak sampai Hudaibiyah 400 km lebih kan. Jalan kaki lama kan. Kita pun dah duduk berkampung dekat Hudaibiyah ni dah 6 hari dah. 8 hari campur dengan 6 hari, 14 hari dah tuan-tuan masa. Kalau zaman kita sekarang ni 12 hari, 14 hari dah boleh makan roti canai balik semula kat kampung. Dah boleh order dah mahkota Ali tongkat, mahkota dewa dah. Kopi songkok lah apa semua. Sebab kopi-kopi macam-macam ni ada kat Malaysia je. Mungkin di Indonesia ada, tapi kalau dekat Arab Saudi tak ada tuan-tuan. Batullah kan kawan kita kan, kalau dia pergi Mekah nak buat umrah ke, buat haji ke, memang dia ready dah 2-3 papan dia bawa tu. Pasal kat sana memang tak ada. Kalau dia ni memang penggemar kopi tongkat Ali mahkota dewa, bawalah bekal 2-3 papan kan, satu papan tu 24 sachet. Mana kalau dia bawa 3 papan sempat dah sebulan kan, habis kat sana. Setiap hari dapat menikmati hidangan kopi yang lazat tu. Kopi, minum kopi apa semua kan. Yalah, dah 12 hari dah sampai kan. Mungkin hari yang ke-13 tu dia masih jet lag lagi, tapi hari yang ke-14 dah okey dah, boleh dah pergi minum apa semua.
Nabi 14 hari duduk dekat Hudaybiyah lagi, tuan-tuan. Tak dapat masuk Mekah sebab tahun itu tak dibenarkan tunai umrah, hanya boleh buat umrah pada tahun berikutnya. Itu pun 3 hari je. Tahun depan datang balik untuk buat umrah, dan tempoh kebenaran untuk buat umrah pun setakat 3 hari. Kita sampai 12 hari, ada pakej buat sampai 20 hari. Allahu Akbar kan. Ada yang pergi sampai 3 bulan tak mau balik kan, tunggu langsung dengan buat haji. Macam tahun lepas ada kan, jemaah pergi umrah langsung tak balik, dia pergi itu ujung bulan Syawal ataupun awal Zulqaidah kan. Lepas buat umrah terus tunggu pergi haji kan. Itu pergi haji tanpa dengan daftar dengan tabung haji lah. Tapi cara dia macam tu lah dia orang buat. Pasal sekarang ni kan Arab Saudi dah bagi kebenaran untuk buat umrah walaupun pergi dengan visa turis kan. Tidak macam dulu-dulu nak buat umrah ni mesti ambil visa umrah. Siapa tak ada visa umrah memang tak boleh buat umrah. Sekarang ada visa turis, tempoh lebih panjang, 3 bulan maksimum, valid setahun kan. Kalau nak duduk setahun, pergilah dulu Mesir contohnya, 3-4 hari patah balik semula, duduk 3 bulan balik semula. Nanti lepas dekat 3 bulan keluar balik, pergi Iraq, pergi Syria ke contoh kan, jalan lepas tu masuk balik. Sebab visa tu tahan sampai setahun. Visa tu tahan sampai setahun. Nak ceritanya tuan-tuan, ni panjang cerita. Nak ceritakan hebatnya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam tadi. Kan sahabat-sahabat kata, ya Rasul, bekalan air kita dah tak ada, yang ada ni pun cukup-cukup je untuk kita ambil sembahyang, untuk minum tak ada. Nabi kata, mana bekas air yang ada bekas air lagi tu? Mana bekas air yang ada air lagi tu? Awak mari sini. Sahabat pun kata, saya punya ada lagi. Nabi pun celup tangannya. Bila Nabi buat keluar air daripada jari-jari Nabi SAW. Dan air yang keluar ni bukanlah kata macam kita pun keluar juga, tapi setitik dua lepas tu berhenti kan. Tak percaya try buat. Bubur dalam cebok, angkat, tengok menitik air. Menitik air daripada jari kita. Tapi itu bukan mukjizat kan. Bukan kelebihan apa. Setakat setitik dua tu, apa barang nak sembang kan, apa barang serta nak banggakan. Yang ni yang keluar, titik-titik air yang keluar daripada jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mengenyangkan lebih kurang ada 1,500 orang sahabat yang bersama dengan Nabi nak buat umrah. Bukan sahaja menghilangkan haus, semua sahabat bahkan boleh tapau pula. Buat bekal pula kan. Tu air keluar daripada jari-jari Nabi. Nabi Musa ketuk tongkat dekat laut, jadi jalan kat laut kan, 12 lorong. Nabi boleh belah bulan kan, laut kat bawah, Nabi Nuh dekat atas kan. Bila dicabar kan, orang kafir cabar dekat Nabi, engkau ni Nabi macam mana kan? Nabi kata, saya Nabi, bukan saya yang minta nak jadi Nabi ni, Allah yang lantik kan. Tapi di kalangan manusia dia ingat Nabi ni dia yang tentukan orang ni jadi Nabi, orang ni jadi Nabi, orang ni jadi Nabi. Bukan. Nabi ni ialah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang Allah nak lantik jadi Nabi. Bab tu bila Rasulullah kata dia ni adalah Rasul, masyarakat ketika tu tak boleh terima. Macam mana engkau boleh jadi Nabi sedangkan engkau ni anak yatim piatu kan, hidup pun menumpang kasih dengan Abu Talib, pak saudara kamu pun bukan orang kaya kan. Abu Talib ni dia tidak kaya, tapi dia pemimpin kan. Sebab dia pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur. Tak pandailah nak cilok-cilok ni kan. Kalau pandai cilok macam Abu Lahab, itu kaya kan. Sebab tu dia tak mau beriman dengan Nabi. Bila Nabi ajak beriman, dia menentang. Pasal apa? Bila dia beriman, nanti hilang punca pendapatan dia selama ini daripada orang yang datang menunaikan haji kan. Selama ni dia duduk kutip duit daripada tabung-tabung yang diletakkan di sekeliling
Baitullah itu berhala-berhala letakkan di sekeliling Baitullah. Kemudian orang yang buat haji ni daripada zaman dulu lagi tuan-tuan, kalau buat haji ni memang bak sedekah ni lah. Bak duit ni memang tak sayang nak bagi sedekah. Bahkan kita pun kan, kalau pergi Mekah memang kita ready dah, setiap kali datang masjid akan ready dah duit kat poket ni untuk nak sedekah kan. Cuma bila kat sini je manjang je, terlupa nak bawa duit. Bukan tuan-tuan kat sini kan, ni cerita secara umum je lah. Datang Jumaat pun tak bawa duit kan. Teringat dah tadi nak ambil duit, bersiap-siap pergi masjid, dah sampai tengah jalan Allah baru teringat tak bawa duit kan. Patutnya hari Jumaat tu pakaian yang kita nak pakai tu bubuh dah awal-awal dah duit ni. RM10 ke RM50 ke 100 ke 200 ke, bubuh dah siap-siap ni. Tak ada isu lah terlupa nak ambil duit ni kan. Tapi berbezalah tuan-tuan, kita tengok kalau dekat Mekah ni memang meriah lah orang nak bagi derma ni kan. Punya meriah ni, kalau tak habis dia jumpa dengan ustaz, "Ustaz, duit saya nak sedekah ni ada lagi ustaz, nak buat macam mana?" Kita nakal juga kan. Kita cakap bagi ustaz tak apa, sedekah pada ustaz pun boleh kan, sebab ustaz pun termasuk dalam asnaf juga. Dia kata tak boleh lah kalau nak bagi ustaz. Tak bagi dia kat ustaz. Dia kata macam ni lah, dia minta tolong ustaz, tolong sedekahkan duit duit yang masih lebih ni, masih ada ni, kepada fakir miskin. Kita tolonglah kan, berhabiskan duit tu dengan bagi sedekah pada orang. Tapi kalau dia kata ambil kat ustaz lah duit lebih ni, saya sedekah je kat ustaz, Allah seronoknya ustaz kan. Macam tu lah kan. Baik, jadi Nabi ni antara cabaran daripada kalangan musyrikin Mekah, orang musyrikin minta Nabi supaya belah bulan. Kalau betul kamu ni Nabi, cuba belah bulan tu. Mereka sangka memang Nabi takkan boleh buat, sebab mereka minta ni permintaan yang melampau-lampau. Tiba-tiba dengan izin Allah, selepas Nabi bermunajat kepada Allah, Allah memperkenankan permintaan Nabi. Buat isyarat kepada bulan, bismillah Allahu Akbar. Sebelah bulan terdampar di atas bukit Kubais. Sebelah bulan lagi terdampar dekat atas bukit namanya Kuaikian. Bukit Kubais masih ada lagi sekarang ni, kalau tuan-tuan pergi, atasnya ada istana. Jabal Kubais ada istana atas tu. Bukit Kuaikian dah tak ada dah, tapi di atas nama Bukit Kuaikian itu didirikan hotel Citytel, nama dia. Di belakang Bukit Marwah ada juga hotel Citytel. Kalau kita kat mana sini nama hotel Citytel? KL lah. Ada ke? Penang hotel Citytel. Penang ada hotel Citytel. Kalau tak silap KL tak pasti. Hotel Citytel besar tuan-tuan. Baik, tu Imam Asy-Syafi'i kata mukjizat Allah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi hebat daripada Allah bagi pada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Sulaiman boleh terbang di udara. Orang berjalan biasa mengambil masa 1 bulan, Nabi Sulaiman dalam masa sehari saja boleh pergi semua tempat. Hebat mukjizat Nabi Sulaiman. Tapi mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan setakat di udara, tetapi naik melepasi langit yang pertama sampai yang ke-7, diiringi oleh eskort yang sangat hebat, iaitu Jibril dan Mikail. Mana ada orang kita kalau pergi Seremban ada 2-3 orang yang eskort kita pun kembang hidung tak habis tak? Dia eskort kita tu habis duit kita, makan kena ajak sekali. Contohlah kan, tu pun kita berasa ya Allah hebat dah kita ni. Berjalan pergi Seremban ada orang iring, teman kita apa semua kan. Ini malaikat ni yang iring perjalanan Nabi sehingga sampai langit yang ke-7 tuan-tuan. Langit yang pertama pun setakat ni tak ada orang boleh sampai. Langit yang pertama ni tinggi, tak ada orang lagi setakat ni kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je. Hebat. Kenderaan paling laju Allah izinkan pada Nabi naik, sekali langkah sejauh mata memandang.
Kita duk Soho bawa naik kereta hebat atas dunia contoh kan, berapa kelajuan dia bawa? 200 km sejam. 200 km pun kalau kita naik dengan dia tuan-tuan, nak pergi Johor dia bawa 200 300 km. Tapi tak ada kot dia bawa sampai 200-300 km. Kereta dia hebat, tekan 300 km meter naik ni kan, sampai Johor selamat, taubat, lepas tu kita tak naik dah dengan dia kan. Cari nahas kalau naik lagi, dah tahu dah gila punya orang ni bawa sampai 300 km kan. Satu had kelajuan dia setakat 110 kan kalau di highway. Tapi masa time polis tak jaga tu, kita bawa lah sampai 150 kan. Try power kenderaan kita yang hebat ni. Tapi sekarang polis tak jaga, ada AES, semua orang warak dan tawaduk tengok bawa kenderaan. Dia tahu tempat yang ada kamera dan tu turun meter dia tinggal 90-100 kan. Dia tahu kan. Jadi orang, yalah, sistem yang dibuat oleh manusia ni ada kelemahan kan, walaupun secanggih mana pun dia rasa ciptaan dia, tapi sebenarnya ada kelemahan. Tu orang boleh tahu kamera duduk kat mana-mana. Akhirnya tak kena juga kan. Tempat kawasan tak ada kamera, berdesuk dia tekan minyak. Berapa? 200 km. Dia seorang je lah, tapi kalau kita naik dengan dia, taubat lepas tu kita tak naik dah dengan dia. Confirm tuan-tuan. In case kalau lah dia terbabas ke, kalau dia bertembung ke, bersepai, muka kita tak ada rupa lah, hancur tuan-tuan kan. Nabi ni lebih lagi tuan-tuan, bayangkan perjalanan yang begitu panjang. Kalau kenderaan biasa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebulan, pergi balik 2 bulan. Sebab tu orang tak terima pas masa tu Nabi cerita tentang Isra' Mi'raj ni kan. Bukan Mi'raj, Isra' aja baru. Abu Jahal, Abu Lahab jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, cerita, kamu tahu tak kawan kamu dia cerita pagi ni daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dekat Palestin, dia tolak lepas isyak malam tadi, subuh ni dia di sini. Kamu percaya tak? Orang lain dengar cerita ni semua berguling gelak kan. Tak munasabah. Sebab tu kan bila orang dengar cerita Isra' Mi'raj ni, ada beberapa golongan ni tolak hak kafir tuan-tuan. Yang dah beriman, ada yang murtad. Tak boleh percayalah kalau macam ni, nampak sangat melampau cerita tu kan. Nasib baik kita tak hidup zaman tu tuan-tuan. Mujur kita hidup, ada hikmah jugalah kita hidup di zaman ini. Cerita tentang Isra' Mi'raj itu kita percaya. Tapi kalau kita hidup pada zaman itu dulu kan, mungkin antara yang tak boleh terima cerita Isra' Nabi ni termasuk kita. Sebab ni ada antara orang yang dah beriman tiba-tiba tak beriman, maka dihukum diri sebagai kafir. Ada yang kedua, confused, nak percaya macam tak munasabah. Sebab kan, nak percaya Nabi cerita, nak tak percaya macam tak masuk akal. Perjalanan selepas isyak sampai balik semula dekat sini sebelum subuh, daripada Mekah ke Palestin, itu memang cerita berlangsung tak munasabah. Macam kita lah tuan-tuan kan, pagi esok kita sembang dengan kawan kita, kau nak tahu tak, aku ni baru balik Amerika kan. Kawan kita tanya, bila pergi Amerika? Malam tadi pukul 12 pergi Amerika. Pagi ni sembahyang subuh berjemaah. Pagi ni lepas sembahyang subuh tadi boleh minum teh sama dengan tuan. Agak-agak kawan kita tu boleh percaya tak tuan-tuan? Dia tanya, Tuan Haji salah makan ubat ke? Kan, Tuan Haji ni bangkali tak sihat kot, ada wayar short kat mana-mana kot. Kan, dia nak sebut gila tu berat sangat kan. Dia mungkin dia gunakan ayat-ayat macam tu lah. Tak percaya tuan-tuan lah kalau kita sebut malam tadi kan, tak percaya, confirm tak percaya kan. Tak munasabah lah. Kalau 2 hari lepas kita cerita
kita pergi Amerika, pagi ni kita ada sini. Itu munasabah sikit. Cerita dia macam tu lah, kan. Jadi Nabi ni Allah bagi dia peluang naik kenderaan yang paling laju, kan. Bukan setakat terawang di udara macam Nabi Sulaiman, naik sampai ke langit yang ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Langit yang ketujuh tu pun malaikat Jibril kata, aku setakat sini saja yang diizinkan Allah, kan. Adapun untuk nak melepasi ini, aku tidak dibenarkan. Kalau aku pergi juga, hancur badan aku. Kata malaikat. Nabi yang pergi ke Sidratul Muntaha secara sendirian, menunjukkan apa tuan-tuan? Penghormatan yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kata, mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi ni bukan saja banyak banding dengan nabi-nabi yang terdahulu, bahkan hebat dan besar, ya. Bukan sikit-sikit. Dan Nabi tak gunakan mukjizat yang banyak itu untuk nak membinasakan kaum dia, kan. Kau degil tak mau dengar nasihat, siap kau, kan. Tak ada. Contoh dia macam itulah, kan. Seperti nabi-nabi yang lain, degil betul lah kamu ni, tak mau dengar nasihat, tunggu besok, bala akan kena pada kamu. Nabi cakap macam tu, esok tunggu, kan. Jangan buat macam ni, kata Nabi Soleh kepada pengikut, kepada kaum dia. Kalau sekiranya kamu buat, kamu bunuh unta yang kamu minta untuk keluar ni dah hari tu, maka tunggu balasan azab akan kena pada kamu. Kaum dia tak dengar nasihat ni, dia bunuh unta Nabi Soleh. Hari pertama ada isyarat, dia kata betul lah, rupanya aku ingat dia main-main. Baru nak percaya bila dah ada tanda-tanda yang Nabi Soleh sebut tu akan kena pada dia azab. Hari kedua, mukanya semakin hitam. Masing-masing tengok, sudah dah kita takut, jadi takut. Tapi masa tu nak ghostan memang tak boleh dah, tuan-tuan. Sebab Nabi dah bagi amaran, jangan kamu buat macam ni. Kalau kamu buat juga macam ni, kamu degil, tunggu balasan azab akan kena pada kamu. Akhirnya pada hari ketiga, Allah turunkan azab sehingga melenyapkan, mati semua orang-orang yang degil ni tadi. Itu balasan, kan? Kerana engkar dengan nasihat daripada Nabi mereka. Tapi Nabi kita ramai je orang lawan, kan. Bagaimana kita sebut dulu, malaikat offer dekat Nabi nak hancurkan orang Saqif ni. Orang Saqif di Taif ni melampau betul lah dia. Suruhnya budak-budaknya baling ke Nabi, dah lah tak mau terima dakwah Islam, kan. Lepas tu suruh pula budak-budak ni baling Nabi, ya. Jangan kamu biarkan Nabi kita ni pulang, keluar daripada kampung kita ni dengan kamu tak buat apa-apa ke dia. Maka budak-budak ni, pemuda-pemuda ni memang ready lah, tuan-tuan, kan. Baling batu. Geram betul malaikat tengok keadaan manusia masa tu, sehingga dia kata kalau sekiranya Nabi izinkan, maka dia akan hempapkan bukit ni kepada orang-orang Saqif di Taif, biar dia habis mati semua, kan. Tapi Nabi kata, aku tidak nak jadi macam tu, memadai. Aku harap akan ada dalam sulbi-sulbi mereka yang akan beriman kepada Allah. Masya Allah, kan. Kalau kena ke kita, minta maaf lah, nak doa yang baik-baik, kan. Memang doa, Ustaz tolong doa, Ustaz. Doa apa? Doa supaya perutnya buncit jadi busung. Kenapa? Saya geram betul dengan dia, Ustaz. Saya sakit hati dengan dia. Akhirnya jadi macam tu, ya. Kita kata janganlah minta macam tu, mintalah supaya dia ni insaf, nanti dia taubat. Saya bencilah jumpa dengan Ustaz ni. Orang minta doa supaya perut dia jadi kembung, biar meletup apa semua, Ustaz tak tahu buat. Marah dekat Ustaz pula tak pasal-pasal, kan. Sebab apa? Marah sangat. Dia curi galah, saya beli mahal-mahal, kan. Curi. Saya dapat tahu. Lepas tu kadang-kadang jumpa dengan Ustaz, minta suruh buat sembahyang hajat, biar dia mati terseksa. Kan. Allah, beratlah kita punya marah ni, kan. Tu tak ada mukjizat tu. Tu doa tak apa nak makbul tu. Bayang kalau doa kita ni mulut masin, kan. Hari-hari ada orang mati sebab menyakitkan hati kita, kan. Nasib baiklah doa kita ni tak berapa nak apa, tak berapa yang tak baik ni lah.
Cakap kita orang kata tak masin kan. Kalau masin tuan-tuan, siap siapa menyakitkan hati kita, siap kita doakan dia. Kaki jadi cacat, muka jadi herot, baru puas hati kita. Itu kita kan. Nabi SAW ni masya-Allah lah kan, punyalah baik. Begitulah tuan-tuan serba sedikit yang kita sempat kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat lah pada kita semua tentang apa yang saya kongsikan pada tuan-tuan. Semua Nabi sebagai kesimpulan membawa mesej yang sama daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kepada Rasulullah SAW, benda yang sama, mesej yang sama, tema yang sama, iaitu mengajak semua manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.